إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fatimah, Masya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min fadlika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur pada Allah Ta'ala. Ibu ayah semua, kita sambung pengajian kita ya, tafsir harfiah surah Yasin. Hari ini kita sambung ayat yang ketiga. Surah As-Sajdah. Tak fokus. Surah As-Sajdah bermula ayat ketiga, ibu ayah, insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am yaquluna iftarah bal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Shadaqallahul azim. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mulakan dengan ayat ketiga. Ibu ayah, biasa terjemah apa? Biasanya lah terjemah Biasanya kalau ibu ayah jumpa dalam Quran, terjemah tu apa? Atau kan ibu? Ibu Salamah, biasanya terjemahnya atau. Kan? Contohnya, أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. Adakah kamu yang menciptakannya ataupun kami yang mencipta? Tu atau. Cuma ibu ayah di sini tak terjemah atau. Di sini dengan makna bal. Di sini dengan makna bal. Apakah dia makna bal? Bal maksudnya bahkan. Di sini ibu ayah bal maknanya bahkan. Bahkan ya, maksudnya dia mereka menyanggah apa yang disampaikan sebelumnya. Ayat kedua, Allah beritahu tanzilul kitab, turunnya Alkitab Al-Quran ini, la raiba fihi, langsung tak ada keraguan padanya, min, daripada Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Bahkan maksudnya apa yang selepas ni macam menyanggah apa yang sebelumnya. Siapa yang sanggah? Mereka sanggah. Orang yang tidak beriman pada Allah Taala menyanggah. Jadi bahkan yaquluna, mereka semua berkata. Ibu ayah, ya, dalam bahasa Arab kita ada qala. Qala fi'il madhi, saya tulis dulu. Yaqulu fi'il mudhari', masdarnya qawlan. Qawlan, isim fa'ilnya qail. Begini. Ibu ayah, qala yaqulu, qawlan qailun. Okey. Qala telah berkata,
yaqulu sedang ataupun akan berkata, qaulan kata-kata ataupun perkataan, qail orang yang berkata. Ibu ayah yang dirahmati Allah, Allah gunakan yaquluna fi'il mudhari'. Ibu ayah di antara tujuan di antara faedah fi'il mudhari' adalah memberi makna continuous, berterusan. Maksudnya am yaquluna, bahkan mereka berkata, dengan makna bahkan mereka asyik kata. Bahkan mereka asyik kata, berterusan mengatakan. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi asyik kata macam tu. Jadi terjemahnya mungkin terjemah ibu ayah bahkan berkata saja kan. Mungkin terjemah ibu ayah bahkan mereka berkata. Tapi kita faham secara harfiahnya, mereka berkata ni macam mana? Allah Ta'ala gunakan fi'il mudhari' present tense yang juga memberi makna continuous, berterusan. Kita boleh faham mereka selalu cakap macam tu. Jelas? Okey. Patang ada peluang nampak Nabi, mereka ejek Nabi kata, wahai Muhammad, engkau ni mengada-adakan. Ataupun dia cakap pada orang lain, Muhammad tu mengada-adakan je tu. Al-Quran tu dia buat-buat saja. Nampak? Ya. Ni boleh yaquluna fi'il apa? Yaquluna tadi? Fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Fi'il madhi ibu. Yaquluna ibu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ibu ya. Bila fi'il mudhari' present. Okey, present ataupun di sini memberi makna continuous, berterusan. Okey. Ibu ayah, apa yang mereka kata berterusan tu? Iftarahu. Ibu Suria silap. Okey, tak apa. Saya dapat agak dah. Ibu Suria nak tulis mudhari' tapi tertulis madhi. Okey ibu ayah ya. Iftarahu pula. Datang daripada fi'il madhinya iftara begini. Iftara. Okey, mudhari'nya saya tulis ibu ayah ya. Tapi saya tulis ni tak ada baris, nanti ibu-ibu baris tahu sendirilah. Okey. Okey. Saya bagi sampai masdar saja. Iftara. Nampak ibu tengok dekat alif tu tak ada hamzah ya. Tu alif bukan hamzah. Bila alif tak ada hamzah kita panggil hamzah wassalah kat situ. Iftara. Alif pada bawah. Iftara. Mudhari'nya yaftari. Masdarnya iftiraan. Iftiraan. Ibu ayah akan belajar nanti hari ni insya-Allah saya akan mula berikan audio syarah untuk soraf peringkat kedua. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, ni bab ifti'al. Nama bab ni bab ifti'al. Sulasi mujarrad yang sulasi yang ditambah padanya 2 huruf, jadi 5 huruf. Kita akan belajar nanti insya-Allah bila sampai masanya. Cukup ibu ayah tahu ini adalah bab ifti'al. Ifta'ala yafta'ilu. Iftara yaftari. Saya tambah sikit lagi. Asalnya macam mana? Asalnya iftaraya, ifta'ala, iftaraya. Jadi payah nak sebut. Maka ya belakang tu tukar jadi alif. Jadi iftara begitu. Yaftari asalnya yaftariyu, yaftariyu, yafta'ilu, yaftariyu. Tapi ya kat belakang tu nak sebut pada depan payah, maka ya tu dimatikan jadi yaftari. Begitu ibu ayah. Okey, balik ke ayat ni. Iftara fi'il madhi kotak pertama. Iftara, dia yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-adakan. Iftara maksudnya telah mengada-adakan, membuat-buat. Quran ni dia kata mana ada Tuhan, mana ada Allah Taala turunkan Quran. Ini Muhammad ni dia buat-buat saja. Dia buat-buat ayat Quran. Itu bukan daripada Tuhan tu, itu daripada mulut dia sendiri. Jahatnya tuduhan-tuduhan yang begini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ibu ayah. Jadi iftara, dia mengada-adakan hu-nya. Hu tu nya. Nya tu apa ibu ayah? Cuba tengok ayat-ayat sebelumnya. Nya tu mereka mengada-adakannya. Soalan saya, nya tu kembali kepada ibu dengar soalan saya. Kalimah bahasa Arab yang mana dalam ayat sebelumnya?
kembalinya dhamir hu pada iftarahu. Iftara satu kalimah, hu satu kalimah. Iftara fi'il madhi ada fa'ilnya, dia kembali pada Nabi SAW. Tapi hu tu, dia pada hu tu kembali pada kalimah apa? Siapa nak try? Macam saya kata dalam tafsir harfiah, kita kena cari setiap satu kata-kata nama kembali pada mana. Al-Kitab, betul ni Bu Ayah, betul. Jawapannya kembali kepada Ibn Asimah dan Kak Asliza, Al-Kitab. Kembali kepada Al-Kitab. Al-Kitab kan kalimah muzakkar. Kalimah Al-Kitab kan muzakkar Ibu Ayah. Jadi mereka mengatakan iftarahu, dia yakni Nabi Muhammad mengada-adakan. Terjemah iftara saja, dia mengada-adakan. Hu saja, hu-nya tu apa? Al-Kitab. Maksudnya mereka sentiasa mengatakan Nabi Muhammad SAW itu mengada-adakan Alkitab, Al-Quran. Al-Quran tak ada pun Tuhan turunkan wahyu. Nabi Muhammad pandai-pandai dia saja. Soalan saya Ibu Ayah, adakah mereka cakap itu dalam keadaan mereka memang tak tahu ataupun mereka tahu? Soalan saya. Mereka memang tak tahu itu Nabi ke ataupun mereka memang tahu itu Nabi? Mereka tahu ke tak tahu? Ibu. Sebenarnya Ibu Ayah, orang Arab mereka tahu itu memang Nabi. Itu memang, apatah lagi kalau ahli kitab. Ahli kitab lagi lah memang tahu itu Nabi. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang yang kami telah kurniakan Alkitab pada mereka, yakni ahli kitab, mereka kenal Nabi Muhammad seperti kenal anak sendiri. Walaupun Nabi masa itu belum lagi dilantik jadi Nabi. Kan? Tapi orang Arab Quraisy, macam mana mereka tahu itu Nabi? Mereka memang tahu itu Nabi. Kerana mereka tahu yang Nabi sampaikan itu bukan kata-kata biasa. Orang tukang syair yang paling hebat pun ketika itu, ramai tukang syair yang hebat-hebat, mereka tahu itu bukan kata-kata manusia, itu kata-kata daripada Tuhan. Walaupun hanya dimulakan dengan Yasin, dimulakan dengan Alif Lam Mim, kan? Mula dengan itu saja mereka dah kalah dah. Mereka tahu ini bukan kata-kata manusia, ini firman daripada Tuhan. Tapi mereka dah tak ada modal. Ibu Ayah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Zainab, ya. Mereka tak ada modal. Kerana mereka dah tak ada modal Ibu Ayah. Mereka dah tak ada modal nak cakap Nabi macam-macam, maka mereka pun tuduh Nabi. Apa mereka tuduh Nabi? Tuduh Nabi ni ahli sihir, tuduh Nabi ni mengada-adakan Al-Quran, tuduh Nabi ni penyair, macam-macam lah. Boleh jelas insya-Allah ya? Begitu, insya-Allah. Jadi Ibu Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan. Saya ulang balik. Bahkan yaquluna, mereka semua mengatakan iftara, dia mengadakan, dia yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-adakan hu-nya di sini Alkitab, yakni Al-Quran. Kemudian di sini ada bal, masuk bal pula. Okey. Di sini bal di sini pula menyabitkan, maksudnya menegaskan sebenarnya memang datang daripada Allah Taala. Bal bahkan, maksudnya bahkan sebenarnya huwa tu Alkitab, ia yakni Alkitab tadi, al-haqqu, benar-benar satu kebenaran, sememangnya satu kebenaran, satu perkara yang hak. Okey Ibu Ayah, tengok saya buat ya. Kalau saya kata, ya, contoh saya kata, saya buat ayat bahasa Arab ya. Okey. Saya kata huwa, dia seorang guru lelaki, huwa muallim. Contoh saya kata dia seorang guru lelaki, huwa muallim. Itu biasa tak Ibu? Guru lelaki, mana-mana guru lelaki kan? Huwa muallim, dia seorang guru lelaki. Tak kisahlah, asalkan maksudnya guru lelaki. Okey. Tapi ada beza. Contoh saya kata dalam huwa muallim, macam mana kita nak kata huwa muallim dalam bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris. He is the teacher ke a teacher? Huwa muallim, he is a teacher ke the teacher? Ibu kan? Huwa muallim, he is a teacher. Umum. Tapi
Kalau kita sedang membicarakan mengenai satu orang guru yang khusus, contoh anak kita kata, mak tadi kat sekolah kan ada seorang guru tu baru masuk, dia mengajar best sangat dia mengajar. Ha, mak pun fikir, cikgu yang mana ni? Cikgu yang mana? Kemudian cikgu tu pun lalu depan mata. Ha mak, dialah cikgu tu, dialah cikgu tu. Sekarang ni makna khusus ke umum ibu? Walaupun dia kata, anak dia kata, dialah cikgu itu. Khusus ke ataupun umum maknanya? Saya ulang balik ibu, ibu dengar betul-betul. Ibu dengar betul-betul. Pasal dia kata umum tadi, ibu dengar betul-betul ya. Seorang guru, contoh, kita kata, dia seorang guru umum. Dia seorang guru. Huwa mu'allim, dia seorang guru. Tak ada khusus mana-mana. Tapi kalau contoh anak kita kata, ada seorang guru baru masuk sekolah dan guru tu mengajar best, anak tu cakap pada mak dia masa balik nak masuk kereta, mak tadi ada cikgu, seorang guru tu, guru lelaki, dia baru masuk sekolah ni, mengajar best dengan mak dia, yang mana? Kemudian cikgu tu pun melintas kat depan, mak, dialah cikgu tu, dialah cikgu tu. Jadi bu, bila kata dialah cikgu, maksudnya cikgu tu cikgu khusus yang dimasukkan ke umum, khusus kan? Okay. Jadi bu, bila saya kata he is a teacher dengan he is the teacher, mana yang khusus? A ke the? The lah. Kan? Bukan the. Kenapa a teacher pula? He is the teacher. Inilah guru yang dimasukkan. Okey. Ketika itu ibu, tengok saya buat. Ada beza dengan huwa mu'allim. Kalau saya kata huwa mu'allim, he is a teacher. Tapi kalau saya nak khususkan memang betul-betul dia tu cikgu yang special. Cikgu yang dimasukkan yang special, huwa al-mu'allim. He is the teacher. Huwa al-mu'allim. Begitu. Ibu nampak tak perbezaan antara huwa mu'allim dengan huwa al-mu'allim? Nampak tak bezanya sekarang? Faham? Ibu Kak Norma faham insyaAllah ya. Ibu lain insyaAllah. Faham tak? Huwa mu'allim. He is a teacher. Huwa al-mu'allim. He is the teacher. Okay. Sekarang ibu-ibu dah ramai faham. Baru saya kaitkan dengan ayat ni. Asalnya ibu ayah, ikut kaedah bahasa Arab, ia adalah benda benar. Ia adalah kebenaran. Maka huwa haqqun saja. Huwa haq, ia benar. Huwa haqqu, ia benar. Kalau macam ni, huwa haqqun. Huwa, kalau tak ada alif lam, haqqun. Ia adalah benar. Huwa haqqun dengan tanwin. Tapi sekarang ni ibu ayah, ada alif lam tak? Ada alif lam tak pada haqq? Ya, ada alif lam. Maka maknanya akan jadi spesifik. Maksudnya, orang-orang kafir Quraisy mereka semua meragui. Meragui kata, Al-Quran ni mana ada Quran? Mana ada Tuhan turunkan ayat Quran? Ayat pada Muhammad ni, dia reka-reka saja. Tapi Allah telah menegaskan, huwa al-haqqu. Bahkan huwa, Al-Quran ini al-haqqu. Inilah memang sebenar-benarnya benda perkara hak. Sebenar-benarnya perkara hak. Maksudnya benda ni, perkataan hak di sini bukan main-main. Betul-betul itulah yang dimasukkan dengan kebenaran. Jelas tak sekarang ibu? Apa peri pentingnya alif lam pada al-haq? Faham tak sekarang? Ayat biasa, kalau ikut ayat standard, tak ada alif lam. Huwa haqqun. Ia hak. Ia perkara benar. Tetapi Allah Ta'ala dalam ayat ni, pada hak itu ada alif lam. Menegaskan maksudnya, Al-Quran ini betul-betul perkara hak. Bukan main-main. Ibu nampak tak keindahan Al-Quran hanya alif lam saja? Ada alif lam, tak ada alif lam membezakan maknanya ibu. Ya Allah. Indahnya Al-Quran. Cantiknya bahasa Al-Quran. Pasal itulah ibu ya, Al-Quran bahasa Arab ni adalah bahasa yang paling hebat. Bahasa Arab bahasa yang paling hebat. Kalau ibu-ibu boleh faham bahasa Arab, insyaAllah ibu-ibu mudah faham bahasa-bahasa lain, terutama bahasa Inggeris. Ada kaedah-kaedah dia. InsyaAllah ibu ya. Saya ulang balik. Bahkan huwa, ia yakni Al-Quran, Al-Kitab, Al-Haqqu. Itulah kebenaran yang sebenar-benarnya. Itu kefahaman harfiah. Sekarang ni saya nak tengok apa terjemah bal huwa al-haqqu dalam Quran terjemah ibu. Dalam Al-Quran terjemahan ibu, apa terjemah bal huwa al-haqqu? Tulis semua sekali. Bal huwa al-haqqu. Apa terjemahannya? Tulis sekali.
Nampak tak? Bahkan Al-Quran yang benar. Sebenarnya Al-Quran benar. Bahkan Quran benar. Okey. Nampak ibu ya? Okey. Terjemah kita faham? Bahkan ia benar. Huwa al-haqqu benar. Okey? Terjemah memang tak nampak. Dia terjemah al-haq tu terjemah benar saja. Okey? Al-haq terjemah benar saja. Tapi untuk kita faham, jadi ibu, untuk kita faham makna yang sebenar, kena faham alif lam tadi. Dalam terjemah mungkin susah nak terjemah dengan terjemah yang betul-betul mengikut kehendak alif lam tadi. Tapi ibu-ibu faham kan kepentingan alif lam tadi, membezakan alif lam al-haqqu dengan haqqun tanpa alif lam. Okay, jelas ibu. Ibu Nurin ni pun sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran bagus, masya-Allah, tabarakallah. Okey. Dari siapa? Min rabbika. Min dari rabbika, dari Tuhanmu. Dari Tuhanmu. Jelas ibu ya, dari Tuhanmu. Allah Ta'ala menegaskan bahkan huwa, ia, yakni Al-Quran itu al-haqqu, adalah kebenaran. Terjemahnya adalah kebenaran, tapi ibu-ibu faham bila ada alif lam di situ maknanya lebih tinggi lagi. Tapi terjemahan mungkin tak sampai terjemahan yang paling tepat. Ini kita faham itu kepentingan alif lam tadi. Min rabbika, dari Tuhanmu. Apakah tujuannya? Apakah tujuannya? Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuannya adalah litunzira. Litunzira, lam tu memberi makna kerana. Kerana, untuk, ya. Ibu ayah, dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi anzara. Anzara, dan fi'il mudhari'nya yunziru. Okey, sekejap ya. Okey. Okey. Ibu ya, saya bagi 4 kotak ya. Anzara 4 huruf, anzara 4 huruf, maka fi'il mudhari' mula anzara yunziru. Masdarnya inzaran, daripada bab if'al. Af'ala yuf'ilu if'alan. Okey. Isim fa'ilnya munzirun. Isim fa'ilnya munzirun. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi anzara terjemahnya apa? Anzara telah memberi peringatan. Anzara telah memberi peringatan. Yunziru sedang ataupun akan memberi peringatan. Dialah dia. Biasa kalau saya bagi ni mesti untuk kotak pertama. Yang kotak pertama itu untuk dia seorang lelaki. Anzara, dia seorang lelaki telah memberi peringatan. Yunziru, dia seorang lelaki sedang ataupun akan memberi peringatan. Inzaran, peringatan. Munzir, pemberi peringatan, yang memberikan peringatan. Munzir. Ibu ayah yang dirahmati Allah, jadi Allah sebut litunzir. Saya nak tanya ibu ayah, okey, bila kita sebut yunziru kan, yunziru dia memberi peringatan. Bila kita tambah, tukar pada ta kat depan, okey, ibu ayah dengar dulu. Bila kita tukar ya kepada ta, pertama sekali bila jadi tunziru macam, bila fi'il mudhari' mula dengan ta dan belakang tak tambah apa-apa, tak tambah alif nun, tak tambah waw nun, tak tambah ya nun, ibu-ibu ada dua kemungkinan. Sama ada terjemahnya dia seorang perempuan memberi peringatan pasal mula dengan ta, dan boleh jadi kamu seorang lelaki memberi peringatan. Kenapa ibu? Kerana ada dua tempat dalam fi'il mudhari' dia mula dekat dengan ta. Sama ada dia seorang perempuan ataupun kamu seorang lelaki. Okey. Jadi ibu ayah, dalam ayat ni, kita tengok ayat ni, kita faham siapa? Kita faham di sini tunzira mula dengan ta, bukan dia tapi kamu. Kamu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang balik ibu ya. Anzara, dia seorang lelaki telah memberi peringatan. Fi'il mudhari'nya yunziru dengan ya. Yunziru, dia seorang lelaki. Dia seorang lelaki sedang memberikan peringatan. Nak tukar makna kepada kamu, ya tukar pada ta. Jadi tunziru. Tunziru, kamu seorang lelaki sedang ataupun akan memberikan peringatan.
tunziru. Ibu ayah sekarang sebelum tunziru ada lam. Ada lam yang ditambahkan dengan tunziru. Okey. Lam ini memberi makna sebab. Lam ini memberi makna sebab. Jadi terjemahnya kerana ataupun kerana untuk. Kerana boleh, untuk boleh, tengok kesesuaian. Ibu ayah, bila lam ni masuk pada tunziru yang asalnya fi'il mudhari' semuanya asal baris depan. Tapi kerana ada lam ni, daripada tunziru dibaca litunzira. Dibaca litunzira, ra baris atas. Jelas ibu ayah? Asalnya tunziru. Kerana ada lam sebelumnya, daripada tunziru dibaca litunzira. Litunzira. Apa terjemah lam? Supaya ataupun kerana ataupun sebab ataupun untuk. Tunzira, kamu memberi peringatan. Siapa kamu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah, kita dah faham tunziru bila sebelumnya ada lam memberi makna sebab ini menyebabkan tunziru dibaca tunzira. Ini saya nak syarah, saya nak meraihkan ibu-ibu ayah yang ada fahaman lebih lagi, yang ada asas lebih lagi. Sebenarnya yang menasabkan sebenarnya ibu-ibu yang ada asas saya kongsi untuk seminit dua ni, ibu-ibu yang tak faham jangan keluar. Dengar saja. Ataupun jangan rasa down. Ini saya sedang meraihkan ibu-ibu ayah yang ada asas, bahasa Arab yang agak tinggi. Saya meraihkan sekarang ni. Ibu ayah ada empat perkara yang menasabkan fi'il mudhari', iaitu saya tulis an, lan, okey, izan dan juga kai. An, lan, izan, kai bila masuk pada fi'il mudhari' tu akan nasab. Itu kita bincang kemudian. Cuma nak beritahu, ustaz tak ada pun huruf lam sini. An, lan, izan, kai, tapi tak ada pun lam. Tapi dalam ayat ni kenapa ustaz kata lam tadi yang menyebabkan ra beri atas? Hakikatnya macam ni. Hakikatnya lam itu adalah macam ni sebutannya. Okey. Ibu ayah asalnya li an tunzira. Ada an yang tersembunyi, tak nampak. Asalnya li tunzira tu li an tunzira. Yang menyebabkan ra jadi baris atas, jadi nasab tu bukannya lam, hakikatnya adalah an yang tersembunyi. Okey, cukup, saya tak nak terang panjang-panjang. Cukup ibu-ibu yang pernah belajar dekat sekolah ke, dekat universiti ke, ini sebagai ulang kaji. Siapa yang tak pernah tahu, apa tu ustaz nasabnya, apa ustaz? Apa nasab tu? Apa pula an muqaddarah ni? Tak payah tahu. Yang semua 44 orang yang sedang ikuti pengajian ni kena tahu, terjemah lam tu kerana ataupun untuk. Terjemah tunzira, kamu memberi peringatan. Tunzira fi'il mudhari'. Dalamnya ada makna kamu. Ini semua 44 orang ni kena tahu. Ibu ayah jelas sekarang ni? Litunzira, supaya kamu memberikan peringatan. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok pada tafsiran dia. Okey. Apa kemudian kita tengok tafsir kemudian. Litunzira, supaya engkau memberikan peringatan kepada siapa? Kepada qauman. Kepada suatu kaum. Qauman, kepada suatu kaum. Ibu ayah, qauman ni kalimah mufrad ke kalimah jamak? Qaum kalimah mufrad ke jamak? Qaum ibu ayah adalah kalimah mufrad. Qaumun, dan dia ada jamaknya. Jamak kepada qaumun adalah aqwam, begini. Qaumun adalah kalimah mufrad dan dia ada jamaknya. Jamak kepada kalimah qaum adalah aqwam, jamak taksir. Tapi ibu kalimah qaum, satu kaum, seorang ke satu kaum? Dua orang ke? Satu kaum mesti ada lebih daripada 3 orang. Maksudnya bilangannya ramai. Maka ibu kaum walaupun kalimah mufrad tapi makna dalamnya makna jamak lah, makna ramai. Kaum kalimah mufrad tapi makna dalamnya memberi makna ramai individu ada dalam satu kaum. Jadi qauman terjemahnya suatu kaum ataupun satu kaum. Satu kaum boleh ataupun suatu kaum boleh.
Satu kaum boleh, suatu kaum pun boleh. Ataupun terjemah kaum saja pun boleh tanpa satu ataupun suatu. Tengok terjemah ibu ayah, apa dia kauman? Apa terjemah kauman dalam Quran terjemah ibu ayah? Okey, Ibu Maimunah kepada kaum, kaum saja. Okey. Semuanya terjemah kaum saja ya, boleh. Kaum saja pun boleh, suatu kaum pun boleh, satu kaum pun boleh. Yang tu belum lagi. Yang tu kita tengok macam mana boleh jadi yang. Okey. Bismillah. Betulkan duduk. Tengok. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah. Ni saya nak bagi satu faedah tambahan. Okey. Tengok ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu ayah yang dirahmati Allah, kalimah rajulun. Kalimah rajulun makrifah ke nakirah? Apa makrifah nakirah? Makrifah ni biasanya ada alif lam. Nakirah biasanya dia dengan tanwin. Tapi tak semestinya kalimah ada tanwin dia nakirah. Okey, itu cerita lain lah. Tapi nak tahu rajulun ibu, rajulun ni mana makrifah ke nakirah? Rajulun makrifah ke nakirah? Nakirah ibu ya, nakirah. Ibu, bila isim yang nakirah dan selepasnya ada jumlah ni ayat. Macam tadi, rajulun zahaba. Zahaba tu fi'il, dia jumlah fi'liyah. Ini siapa faham, siapa tak faham, tak apa, dengar saja. Pasal saya meraihkan ya. Kalau saya kata rajulun zahaba, rajulun tu nakirah, selepasnya ada jumlah, maka ia akan jadi sifat. Dia kata terjemah, rajulun zahaba, seorang lelaki yang telah pergi. Ada yang, seorang lelaki yang telah pergi. Kalau ar-rajulu, kalau saya kata ar-rajulu zahaba. Ar-rajulu zahaba dengan alif lam, ar-rajulu dia tak jadi mausuf sifat, dia tak jadi seorang lelaki yang telah pergi, salah. Kalau ar-rajulu zahaba, lelaki itu dalam keadaan dia telah pergi. Okey. Tapi itu ada perbahasan lah. Dia kena tengok ayat sempurna baru faham. Cukup ibu ayah tahu kalau rajulun zahaba, seorang lelaki yang telah pergi macam tu. Itu pun ayat tak sempurna tu. Okey ibu ayah, jadi maka kat sini qauman dengan tanwin. Qauman dengan tanwin datang pula selepasnya ayat yang dimulakan dengan fi'il. Okey. Ma kita tak sentuh ma lagi, tengok ata dulu. Ata. Ibu ayah yang dirahmati Allah, dalam bahasa Arab kita ada fi'il. Sekejap ya. Okey. Ata ya'ti. Kita ada fi'il madhi ata, mudhari'nya ya'ti. Okey. Ata ya'ti. Satu lagi dalam Quran, kita biasa jumpa satu lagi. Kita jumpa macam ni pula. Okey, apa perbezaannya? Ibu ayah kena perhati betul-betul. Kalau ata ya'ti datang. Ata ya'ti maksudnya datang. Tapi kalau ata ada alif, dah jadi bab if'al. Ata dah jadi 4 huruf dah. Maka ata mudhari'nya mula baris depan. Yu'ti. Kalau ibu-ibu yang jumpa kalimah ya'ti, maka fi'il madhinya ata saja. Tapi kalau ibu-ibu yang jumpa fi'il mudhari'nya yu'ti, maka fi'il madhinya ata. Beza. Kalau ata saja, ata ya'ti, terjemahnya datang. Tapi kalau ata, maksudnya mendatangkan, ataupun memberikan, ataupun mengurniakan. Jadi boyah, saya tanya boyah, di sini ata ke ata? Yang pertama ke kedua? Komen pertama ke kedua sekarang? Atahu. Pertama.
Ibu Syarifah kata pertama. Yang lain pun pertama kan? Apa saya terjemah tadi pertama ibu? Yang saya bagi, bukan dalam terjemah ibu. Yang saya bagi tadi apa atas terjemahnya? Apa terjemah saya tadi atas? Yang saya sebut pada ibu tadi, datang. Okey, datang. Okey. Di sini dalam Quran terjemah ibu ada ma. Quran ni ada ma ata. Maka ma tu ma nafiah. Ha? Ma ata tidak datang. Terjemah ma ata tidak datang. Tidak datang ataupun belum datang. Tidak datang ataupun belum. Boleh terjemah tidak ataupun belum. Dua-dua tu terjemah nafi. Tidak ataupun belum. Okey, nak tanya apa terjemah Quran? Ma ata. Itu ibu. Ma ata, apa terjemahnya dalam Quran terjemah ibu? Nampak belum datang kan? Belum datang, belum pernah datang, belum boleh, belum pernah boleh. Tidak boleh tapi tidak macam tak sesuai. Sesuai terjemah belum. Jelas ibu ya? Okey, macam tu, belum datang. Jadi ibu nampak dalam Quran terjemah ibu, ibu Asimah punya yang telah lama tak didatangi pun boleh juga, boleh juga. Telah lama tak didatangi. Okey. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, tadi saya kata tadi qauman nakirah. Qauman nakirah, ma ata itu ayat. Ayat selepas datang selepas nakirah, maka isim nakirah tadi yang bertanwin tadi akan menjadi makna mausuf dan selepasnya sifat. Maksudnya kaum yang apa? Kaum apa sifat kaum tu? Kaum yang macam mana? Qauman, kaum yang ada yang. Kenapa yang? Kerana di situ dia menjadi sifat. Kaum yang belum pernah datang. Yang belum datang boleh, yang belum pernah datang boleh, ataupun yang telah lama tak didatangi pun boleh. Yang penting ada makna nafi. Nafi tu belum ke, tak ke, telah lama tidak ke, terpulang lah. Yang penting ada nafi. Dan ada makna datang. Okey. Hum kepada mereka. Hum terjemahnya mereka. Hum mereka ataupun kepada mereka. Soalan saya ibu ayah, dah berapa lama tak datang Rasul kepada penduduk Arab tu, Arab Quraisy terutamanya. Sebelum Nabi Muhammad, apa Rasul yang sebelum Nabi Muhammad ibu? Rasul besar sebelum Nabi Muhammad siapa namanya? Nabi Isa alaihissalam. Jarak di antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beratus tahun ibu ayah kan? Beratus tahun. Ada kata 400, ada kata 500 tahun. Lama lah. Lama. Macam jarak sekarang kita 2020. 2020 Masihi. Tapi kalau hijrah, berapa? 1449 kan? Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. 49 pula. 1441. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silap saya silap sebut. Okey. 1441 hijrah. Jarak jauh ibu ayah kan? Jauh jaraknya. Jadi ibu ayah antara tempoh Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu ayah berapa jauhnya? Beratus tahun jaraknya. Jadi agama yang ada pada mereka ketika itu dipanggil agama fitrah. Agama fitrah. Tapi makin ramai yang terpesong jauh daripada kebenaran. Jauh. Jadi apa tujuan diturunkan Nabi SAW, diturunkan Al-Quran kepada Nabi SAW, apa tujuan? Li supaya ataupun kerana, tujuannya kerana tunzira. Engkau wahai Muhammad memberikan peringatan. Kepada siapa? Kepada qauman, suatu kaum ataupun kepada kaum. Apa sifat kaum tu? Yang belum datang pada mereka min nazirin, daripada nazirin, sebarang pemberi peringatan, seorang pun pemberi peringatan. Ya, min nazirin, daripada seorang pun pemberi peringatan. Tidak ada sebarang pemberi peringatan Rasul yang diutuskan pada orang Arab ketika itu. Maka orang Arab dalam keadaan jahiliah. Jahil, tak tahu. Jelas ibu? InsyaAllah. Okey. Min qablika. Apa dia min qablika? Min qabli. Ibu terjemah min qabli sahaja daripada. Min qabli sebelum. Kita tak payah terjemah daripada sebelum, terjemah sebelum saja. Min qabli terjemah sebelum saja.
Ibu ayah, dalam bahasa Arab kita ada perbahasan qablu dan juga perbahasan kalimah ba'du. Kalimah qablu dan juga ba'du. Cukup sekadar ibu ayah saya terangkan ringkas saja. Ini yang agak tinggi tapi sekadar memaklumkan. Pasal kita biasa jumpa dalam Quran qablu ba'du ni. Kalau sebelumnya ada min, dibaca min qabli, min ba'di. Tapi kalau tidak ada min, kita baca qablu ataupun ba'du. Sekarang ni ada min tak? Ada min kan? Ada min. Maka kita baca min qablu ke min qabli? Min qabli. Jelas ya? Satu lagi. Satu lagi boy ya. Kalau ada min pun sebelumnya, ada min sebelum qablu ba'du ni ada min. Tapi kalau selepas qablu dan ba'du tidak ada digabungkan apa-apa kalimah lain, sebelum qablu ada min. Contohnya, sebelum qablu ada min, sebelum ba'du ada min. Tapi kalau selepas qablu dan ba'du tidak ada kalimah lain, contohnya qablahum ke qablihim ke, ba'dahum ke ba'dihim ke, maka kalau tak ada apa-apa kalimah disambung selepas qablu, disambung sebelah ba'du, kena baca dengan baris depan. Maka kita baca min qablu wa min ba'du. Surah Rum. Min qablu wa min ba'du. Tapi itu saya tak nak bincangkan lanjut. Pasal kita dah masuk pada kalimah qablika ni, saya terangkan secara asas saja. Dan tak perlu salin pun. Teruskan ibu ayah. Min qablika, nampak tak ada ka selepasnya? Maka dia baca dari bawah. Min qablika. Apa terjemah min qabli? Sebelum. Min tak payah terjemah. Min qabli terus direct terjemah sebelum ka engkau. Ibu ayah, min qablika dari sebelum kamu tu Nabi Muhammad SAW. Ini di antara petunjuk bahawasanya kalimah tunzira itu adalah kamu, bukan dia seorang perempuan. Kamu seorang lelaki, iaitu Nabi Muhammad SAW. Macam tadi saya kata kalimah tunzira boleh jadi kotak keempat kalau secara umum. Boleh jadi kotak keempat, fi'il mudhari'. Boleh jadi kotak ketujuh, kan? Tapi di sini kotak ketujuh untuk kamu. Kenapa? Dalilnya min qablika itu. Itu ada ka. Ka tu kamu. Siapa kamu ibu ayah? Nabi Muhammad SAW. Saya ulang balik. Li supaya ataupun kerana tunzira, kerana untuk kamu memberikan peringatan qauman, suatu kaum. Kerana dia ada tanwin dan selepasnya jumlah, kita terjemah yang. Kaum yang ma tidak ataupun belum, ata datang, yang belum datang ataupun belum pernah datang, hum pada mereka, pada kaum tadi, min daripada nazirin dengan tanwin. Seorang rasul pun, seorang pemberi peringatan pun. Kenapa? Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW agak jauh. Min qablika, sebelum kamu Nabi Muhammad SAW. Apa tujuannya ibu ayah? La'allahum. La'allahum. Ibu ayah, contoh saya kata. Contoh ya. Alangkah baiknya lah kalau mereka dapat petunjuk. Alangkah baiknya tuan, mudah-mudahan mereka dapat petunjuk. Mudah-mudahan mereka dapat petunjuk. Maka ibu nak tanya ibu ayah, mendapat petunjuk itu mustahil ke tak? Mudah-mudahan mereka dapat petunjuk. Mustahil tak mereka dapat petunjuk? Secara umum lah, mana-mana kaum. Tak ibu? Okay, ibu dengar ya. Contoh ibu. Contoh. Saya pergi Jepun. Dan saya tengok budaya masyarakat Jepun. Baik, hormat, Masya Allah. Arigatou gozaimasu, contoh kan. Dan nanti saya terdetik. Ya Allah, mudah-mudahan orang Jepun ni baik-baik ni. Allah, mudah-mudahan dapat petunjuk. Mustahil ke tidak? Harapan saya itu mustahil ke tidak berlaku? Mustahil ke ibu? Tak mustahil kan? Tak, ada kemungkinan, tak mustahil. Ibu Zainab tak apa, Ibu Zainab silakan ibu ya. InsyaAllah. Tak mustahil ibu. Tapi kalau contoh, saya tengok budak-budak main, budak-budak duk, bukan main lah, asyik main je. Budak-budak duk ngaji tahfiz. Umur 10 tahun dah masuk tahfiz. Umur 10 tahun dah hafal kitab. Bukan Quran saja, kitab-kitab Nahu dia hafal, kitab fiqah dia hafal, matan-matan semua dia hafal. Saya rasa macam seronok sangat.
Siapa kata? Kamil, alangkah baiknya lah kalau kau ni muda balik, umur 10 tahun. Mustahil ke tidak? Yeah. Mustahil, walaupun orang kata muka macam umur 17 tahun, konon lah kan. Siapa kata tak tahulah kan. Syok sendiri kot kan. Orang kata, Ustaz Kamil, muka Ustaz ni betul ke umur dah 38? Muka macam umur 17 tahun je, sweet 17, contoh tak mungkin. Alah kan Umar tak mungkin pula ya. Mustahil lah. Mustahil kan? Mustahil. Jadi dalam bahasa Arab ada dua kalimah harapan. Tapi satu harapan yang boleh jadi berlaku, satu lagi harapan yang mustahil berlaku. Mustahil berlaku. Jadi harapan yang kemungkinan boleh terjadi, kita gunakan la'alla. La'alla ni maksudnya harapan yang boleh terjadi. Kan? Macam dalam ayat ni. Ya? Orang Arab ketika itu belum ada hidayah. Ketika Nabi diutuskan, orang Arab dalam keadaan jahiliah. Tapi mudah-mudahan, sedangkan Allah Ta'ala maha mengetahui. Mereka beriman ke tak beriman, Allah Ta'ala maha mengetahui. Ni pada ilmu kita lah, hibuayah. Pada ilmu manusia. Kita tak tahu apa yang akan jadi masa depan. Maka Allah Ta'ala yang maha mengetahui dan tahu orang tu beriman ke tak beriman, di syurga ke neraka, itu dalam ilmu Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala nak uji kita kat dunia ni, maka Allah Ta'ala telah hantar pada Rasul. Dalam konteks ini, Allah Ta'ala telah hantar Rasul Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Quraisy yang ketika itu tidak beriman. Ketika itu mereka semua belum beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dah lama tak diutuskan. Jadi bila Nabi diutuskan, ada tak harapan mereka masuk Islam? Ada harapan tak Ibu? Ada tak harapan tu boleh tak berlaku mereka masuk Islam? Boleh ke tidak? Boleh. Maka kerana harapan tu boleh terjadi digunakan la'alla. Faham tak Ibu? Harapan tu boleh berlaku digunakan la'alla. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan, kutiba fi'il madhi majhul, kutiba alaikumus siyam telah difardukan, diwajibkan ke atas kamu berpuasa bulan Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu dengan berkat puasa ini kamu jadi orang bertakwa pada Allah. Jadi Ibu kalau digunakan la'alla biasanya memberi makna tarajji. Apa dia tarajji? Saya tulisnya tarajji. Tarajji maksudnya apa? Pengharapan. Harapan yang tak mustahil berlaku. Harapan yang tak mustahil berlaku. Kan? Dalam kita ibadah pada Allah, kita kena ibadah pada Allah dengan dua keadaan, khauf wa raja. Ketika mana kita ibadah pada Allah kena ada dua perasaan. Satu, khauf, takut pada Allah. Yang kedua, raja. Raja ni mengharapkan redha Allah. Raja. Jadi la'alla ni kita panggil kalimah tarajji. Tarajji, harapan yang tak mustahil berlaku. Jadi apa harapan daripadanya? Daripada Allah hantar Rasul, Allah hantar Quran ni, turunkan Quran. Harapannya orang-orang Arab Quraisy khususnya dalam konteks ini dan umumnya seluruh manusia seluruh alam dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Dapat petunjuk daripada ajaran Nabi SAW. Jelas Ibu insya-Allah. Jadi apa nama la'alla tadi? Kalimah tarajji. Satu lagi harapan yang mustahil. Itu kita gunakan laita. Kita gunakan laita. Contoh Ibu ayah, di mana laita contohnya? Ketika mana orang-orang kafir di padang mahsyar nanti. Orang-orang kafir ahli neraka di padang mahsyar nanti Ibu ayah, mereka dalam keadaan bingung. Lalu dipernampakkan kepada mereka dua ekor binatang yang seekor asalnya tak ada tanduk, diberikan tanduk. Diberikan tanduk dan dia menanduk yang seekor lagi, maka matilah yang ditanduk. Kemudian selepas pasal apa masa kat dunia dulu,
yang tak ada tanduk tu telah ditanduk oleh yang bertanduk sampai mati. Mati kerana ditanduk oleh yang bertanduk tadi. Maka dibalas balik, dikisos balik di pada masyarakat, dikisos balik, dibalas balik, dah habis pembalasan, duduk jadi tanah. Jadi tanah. Maka orang kafir yang melihat tu, mereka pun kata, ya laitani, ya laita, alangkah baiknya ni aku ini kuntu turaba, aku ni tanah. Dulu aku tanah. Tapi boleh tak kembali jadi tanah, ibu ayah? Boleh tak kembali ke dunia jadi tanah, tak jadi manusia? Boleh ke tidak? Mustahil tak? Tak boleh. Itu digunakan laita. Itu digunakan laita. Contoh lagi dalam surah Yasin. Ketika Habib An-Najjar telah dibunuh. Telah dibunuh dan akhirnya qila dukhulil jannah, dikatakan kepada Habib An-Najjar, masuklah kamu ke dalam syurga. Qala ya, dia berkata, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia kata dalam kubur, dah masuk dalam kubur, dah mati syahid, masuk dalam kubur dan dapat nikmat. Dapat nikmat dalam kubur, padahal sebelum mati tadi dipijak-pijak oleh kaum dia. Kerana nanti kita belajarlah tafsir surah Yasin. Ya, nak beritahu Habib An-Najjar itu yang waja'a min aqsal Madinah tu namanya Habib An-Najjar, akhirnya dia mati. Masuk dalam kubur, dah mati, dah berpindah alam. Tadi alam dunia, sekarang dah masuk ke dalam alam kubur, alam barzakh. Alam dah berbeza. Alam dunia, kita lain, alam lain, mereka alam barzakh, alam lain. Ketika mana dia di alam barzakh dah dapat nikmat, dia kata apa? Ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya kalau kaumku tahu. Alangkah baiknya lah kalau penduduk Antakya ni tahu apa yang aku dapat dalam kubur ni. Tapi dapat tak dia beritahu pada mereka? Soalan saya. Dapat tak dia beritahu pada mereka? Pada orang-orang yang atas masih hidup tu? Tak dapat ilmu. Kalau tiba-tiba dalam kubur tu, oi, aku dapat nikmat, oi, kalau kabut semua lari. Ibu-ibu tanam jenazah orang soleh. Contoh, ibu-ibu pergi kubur, kebumikan jenazah orang soleh. Orang soleh, Masya Allah. Orang yang dia ulama, dia soleh, semayang jemaah tak pernah tinggal kat masjid, warak, orang kenal dia orang yang sangat baik, sangat taat pada Allah, tiba-tiba masuk dalam kubur. Masya Allah, ibu-ibu semua bangga, ayah-ayah semua bangga dapat usung jenazah orang soleh. Masuk dalam kubur je, tanam dia, lepas ke bumi habis, tutup tanah, dengar bunyi jeritan. Oi, aku dapat nikmat, oi, aku dapat nikmat. Kalau kabut semua lagi. Pasal apa? Itu alam lain. Alam lain, kita alam lain, mustahil boleh berinteraksi dengan dia. Itu. Jadi kalau gunakan laita, benda yang tak mungkin berlaku. Tak mungkin, harapan yang tak mungkin berlaku. Pada akal manusia lah. Ya laita qaumi ya'lamun. Okey, cukup. Jadi la'alla lawannya laita. La'alla pun harapan, laita pun harapan. Tapi la'alla harapan yang tak mustahil berlaku, laita harapan yang tak mungkin berlaku. Tak mungkin berlaku. Beza tak mustahil dengan tak mungkin. Tak mustahil boleh berlaku. Kalau harapan yang tak mungkin, maknanya mustahil. Nak tanya ibu ya, siapa yang baru tahu beza di antara la'alla dengan laita? Boleh komen saya. Siapa yang ulang kaji, komen ulang kaji. Alhamdulillah ibu. Okay. Jadi saya nak tanya ibu ya. Saya tanya ibu ya. Kita ni pengajian, bukan saya nak apa ibu ya. Pertama sekali ibu ya, pengajian kita ni percuma. Apa maksud percuma? Percuma ni, bila kita kata percuma, ibu ayah, Kak Azilza ulang kaji ya, Masya Allah. Percuma tidak ada yuran. Untuk Google Live tidak ada yuran. Siapa antara ibu ada yang orang susah, tak mampu bayar yuran, tak apa, join Google Live, tak ada masalah. Siapa yang ada kemampuan, dia boleh taja. Tak ada paksaan. Jadi ibu ayah, saya nak mudahkan. Saya nak mudahkan ibu-ibu ayah semua. Jadi siapa yang ada kelapangan masa, tak ada apa buat, lapangkanlah masa untuk belajar. Pasal apa? Kita tak tahu. Contoh ibu ayah, setelah berapa lama? Ada dekat 2 bulan tak kita live? Ada tak 2 bulan kita live? Ada tak ibu 2 bulan? Lebih kurang 2 bulan, daripada awal. Ada kan? 2 bulan kan? Okay, nak tanya ibu, antara 2 bulan tu, berapa kali kita dah bincangkan pasal laita dengan la'alla? Berapa kali? Ibu ayah. Laita dengan Allah berapa kali? Setakat yang ibu tahu lah, setakat yang ibu tahu. Yang ibu dah join. Berapa kali? Adakah ini kali pertama? Atau ada sebelumnya? Tak kisah, ikut apa yang ibu dah join.
Untuk Ibu Azimah kali pertama. Memang kali pertama pun sebenarnya. Memang kali pertama pun Ibu. Cuba kalau hari ni Ibu ada kesempatan tapi Ibu tak join kelas. Ibu ada kesempatan, Ibu tak ada apa nak buat, tapi Ibu tak join kelas. Siapa rugi? Saya rugi ke? Tak. Ibu-ibu yang rugi. Rugi Ibu. Rugi ni kita tak nampak sekarang. Rugi ni kita nampak di akhirat nanti. Bila kita dapat faham sekarang ni, ibu-ibu jumpa la'alla banyak dalam Quran. Laita banyak dalam Quran. Ibu-ibu akan tulis ingat, oh la'alla, harapan yang boleh berlaku. Kalau laita, mustahil berlaku. Macam tu Ibu ya, insyaAllah ya. Alhamdulillah. Jadi Ibu, la'allahum, mudah-mudahan mereka, apa dia? Apa dia mudah-mudahannya? Dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi ihtada, mudhari'nya yahtadi. Mudhari'nya yahtadi. Ihtada yahtadi maksudnya mendapat petunjuk daripada hidayah. Ihtada yahtadi daripada perkataan huda ataupun hidayah, petunjuk. Ihtada beroleh petunjuk. Ihtada fi'il madhi telah beroleh petunjuk. Yahtadi fi'il mudhari' sedang ataupun akan beroleh petunjuk. Jadi kalau fi'il mudhari' jamak yahtadun. Saya bagi ya. Kotak pertama yahtadi begini. Kotak kedua yahtadiyani. Yahtadiyani begini. Kotak ketiga yahtaduna begitu. Yahtaduna. Yahtadi, yahtadiyani, yahtaduna begitu. Jadi yahtaduna kotak yang ketiga, mereka beroleh petunjuk. La'allahum yahtadun, mudah-mudahan mereka beroleh petunjuk. Masya-Allah, tabarakallah. Insya-Allah Ibu Ayah ya. Alhamdulillah Ibu Ayah. Setakat itu saja insya-Allah Ibu Ayah untuk pagi ni, setakat itu saja. Ibu Ayah yang bagi faham adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang bagi faham adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikhtiar. Saya kongsi dengan Ibu Ayah kongsi dengan keluarga masing-masing insya-Allah. Ibu-ibu dah salin, dah faham. Ibu-ibu boleh terangkan balik pada keluarga masing-masing. InsyaAllah ya. Dan Ibu, sebelum tidur, kita dah belajar dah. Amal lah ya. Kalimat surah sejadah. Kalimat surah sejadah Haji Nasir, antaranya Nabi SAW baca surah sejadah. Ini kelebihan ni, pasal Nabi baca. Nabi baca surah sejadah setiap hari Jumaat pagi, rakaat pertama. Ya. Dan sebelum tidur, Nabi tak akan tidur sebelum Nabi baca surah sejadah dan surah Al-Mulk. Maksud itu kelebihan. Kelebihannya Nabi sendiri amalkan. InsyaAllah ya, Haji. Okey, kalau kelebihan khusus, wallahu a'lam bissawab. Tapi itu kelebihan antara kelebihan surah sejadah, Nabi baca surah sejadah insya-Allah. Pada hari Jumaat pagi dan juga sebelum tidur kita amalkan insya-Allah. Ibu yang sekali saja insya-Allah ya. Minta maaf segala kekurangan saya. Kita jumpa tengah hari karang insya-Allah tafsir surah An-Naba sambungannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa antarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu Raf ke Haji Raf? Okey. Tak apa. Nanti kalau ada kesempatan Ibu ataupun Tuan Haji boleh ikut ya. Saya tak malu bagi siapa ni. InsyaAllah. Ibu ramai-ramai baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Baca tadi kan? Okey. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.